manusia dengan sesuatu daripada lapar, tuan-tuan, juk, lapar. Allahu Akbar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, takut, ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, kena curi, kena ragut, kena rompak. Tuan-tuan, apa lagi? Harga barang naik, duit tak ada dah, masalah juga, tuan-tuan. Cuma cari jalan penyelesaiannya, ubah apa-apa yang patut kita ubah, tuan-tuan. Lagi kekurangan nyawa, meninggal, mati, tuan-tuan. Lagi, tuan-tuan, kebun tak menjadi. Wabasyiris sabirin, itu kerja Allah, tuan-tuan. Nak mati, itu kerja Allah. Allah boleh menghidupkan, Allah boleh matikan. Kebun tak menjadi, sekali datang ribut hayan, habis lingkup, itu kerja Allah. Durian elok-elok berbunga, datang angin gugur bunga, tak sempat nak tengok buah, kerja Allah. Dah kita kena musibah, wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, iaitu bila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita datang daripada Allah dan kepada Allah Ta'ala kita kembali. Kebun daripada Allah, kepada Allah dia kembali. Harta daripada Allah, kepada Allah dia kembali. Anak dia dicintai daripada Allah, kepada Allah, Allah Ta'ala tarik balik rohnya kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Kita pun terhibur, tuan-tuan, kata Ibrahim bin Adham, bila baca Quran dengan tadabbur, tuan-tuan, dapat obat hati kita. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, ialah watadarru inda sahur, time sahur, 1/3 malam terakhir, qiyamul tahajud. Kita berdua-duaan dengan Allah, tidak ada gangguan yang ketiga, tuan-tuan. Bangun, bukan terkejut, tahajud. Allahu Akbar. Semayang. Tak boleh semayang pun tak apa, bangun pukul 3-4 pagi, nak buat apa? Doa je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, perelokkanlah akhlak suamiku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perelokkanlah akhlakku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perelokkanlah akhlak anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perelokkanlah akhlak jiran-jiranku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidur balik. Sekurang-kurangnya ada doa pada Allah. Sebab Allah Ta'ala turun 1/3 malam terakhir, dia tanya, hei, siapa nak minta sekarang, aku nak kasih. Kita dah terkejut, dah bangun dah 5 pagi, elok bangun, nak buat apa, tuan-tuan? Subuh belum lagi, 1/3 malam terakhir ni 5 pagi, angkat tangan doa. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lagi, tuan-tuan, yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, ialah dia kata apa? Aklul halal, makan makanan yang halal. Ni nak ubat hati kita ni, perubatan indahnya perubatan Islam sampai bak hati nurani rohani kita, tuan-tuan. Dia cek habis, ambil berat. Masalah sekarang, tuan-tuan, ni penyakit yang banyak ni, penyakit jiwa rohani. Masalah dalam Malaysia, tuan-tuan, penyakit ni lah. Bukan penyakit potong kaki, bukan penyakit sakit kepala, dah ni. Hati, nampak batang tubuh segar, hati rosak, akidahnya rosak, syariatnya rosak, tak ada Allah, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Aklul halal. Sebab apa? Makanan tak halal, tak cek dulu halal ke haram, main makan je, tuan-tuan. Sampai ada orang kita, tuan-tuan, makan gerai yang bukan orang Islam punya, orang kafir punya, dia makan juga. Allahu Akbar. Ni jaga-jaga, tuan-tuan. Allah, rosak hati. Anak-anak kita keras degil, keras hati, tuan-tuan, tak dengar nasihat. Cek makan dia, apa dia makan.
Sebab pernah berlaku tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang budak macam tu tuan-tuan, pelik betul perangai. Nabi kata ini anak syubhah. Bapak dia balik tanya bini dia, wahai isteriku, Rasulullah kata anak kita ni anak syubhah, kamu bagi dia makan apa? Kata isterinya, wahai suamiku, apa yang abang bawa balik itulah saya bagi makan anak kita. Cuba abang cek punca rezeki kita kat mana bang? Kukuk bercampur. Si suami pun pergilah, sebab punca rezekinya kebun. Hasil kebun dia jual, beli makanan. Cek dalam kebun dia, tengok pokok, tengok buah, tengok pokok, tengok buah. Satu tempat tu ada buah, pokok tak ada. Rupa-rupanya pokok daripada jiran sebelah punya kebun. Dah hanya sampai ke dalam kawasan kebun dia. Allahu Akbar. Dan gugur buah tersebut tuan-tuan, dia kutip pergi jual, dia tak perasan. Itu dengan syubhah. Kalau perasan haram. Kesan sampai pada anak kita tuan-tuan, rosak hati dia, melawan cakap ibu dan ayah. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan yang kelima tuan-tuan, kata Ibrahim Adham ialah mujalasatus salihin, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Insya-Allah kita yang jenis gopoh gapah panah baran, bergaul dengan orang sabar, dengan kita dia sabar tuan-tuan. Kita jenis kasar tuan-tuan, bergaul dengan orang lemah lembut, dengan kita lemah lembut perangai tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Allahu Akbar. Cari kawan-kawan yang saleh, insya-Allah boleh rawat hati kita tuan-tuan. Okey tuan-tuan, Islam okey, dalam masalah hati juga tuan-tuan, kaunseling kena ada. Cari kaunseling. Ada masalah rumah tangga, jumpa kaunseling, jangan sampai melarat. Jumpa orang telefon saya, ustaz, ramai tuan-tuan, sampai ada seorang ibu tuan-tuan stres, tension. Saya rasa ibu ni kalau tak rawat bunuh diri tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ustaz, anak saya laki-laki rogo saya ustaz. Tuan-tuan, tak stres tuan-tuan. Anak yang dia kandung, anak yang dia lahir, anak yang dia susu, bila dah agak besar kanak-kanak, dia bercerai, suami isteri bercerai, kanak-kanak laki-laki tersebut dijaga oleh bapaknya, dan bapak bila bercerai dia bergaduh sakan, dia tuduh mak, dia tuduh isteri dia ni depan anak dia, wahai anakku, mak kamu seorang pelacur, mak kamu tidur dengan jantan, mana-mana jantan dia suka dia tidur. Budak tu dah masuk sini tuan-tuan, mak dia pelacur, mak dia apa, bila dah besar dia pergi jumpa mak dia tuan-tuan, dia tidur dengan mak dia tuan-tuan. Telefon saya menangis tuan-tuan, seorang ibu stres, dia boleh bunuh diri tuan-tuan. Kaunseling dia. Allahu Akbar. Seorang ibu juga stres, telefon saya, ni Ustaz Fauzi ke? Ya saya. Ustaz yang keluar TV ke? Oh iyalah saya. Akan apa ni? Ustaz, saya dah 10 tahun kahwin ustaz, tak dapat anak. Saya kata insya-Allah rezeki belum ada lagi. Ustaz, alhamdulillah dah ada rezeki, dah dapat anak dah. Alhamdulillah, saya kata syukur. Tapi anak saya ustaz, doktor kata doktor kesan ada penyakit jantung berlubang. Saya kata insya-Allah, dalam telefon tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kepakarannya ada, boleh rawat. Ustaz, saya belum habis pantang lagi ustaz, anak saya dah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah, sabar ya ustaz. Saya nak cakap ustaz satu benda, saya nak beritahu ustaz satu benda ustaz. Apa dia? Bagi saya Allah tidak adil. Islam ni tuan-tuan, bagi saya Allah tidak adil. Penyakit hati dah, was-was dah, ragu-ragu dah. Kenapa puan cakap macam tu? Iyalah ustaz, saya dah 10 tahun kahwin, baru dapat seorang anak, dapat anak pula ustaz, penyakit jantung berlubang, batu mati pula. Kenapa Allah tidak jadikan macam tu kepada anak orang lain? Ia ada 5-6 orang anak, mati seorang, tinggal 4, mati seorang, tinggal 2. Tapi saya ustaz yang seorang tu mati. Allah tidak adil. Kaunseling tu 1 jam kaunseling dalam telefon. Alhamdulillah ustaz, terima kasih, lega, tenang hati saya dengar penjelasan ustaz. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni kena bukan makan obat tuan-tuan, bukan, kena kaunseling masuk otak balik tuan-tuan. Syaitan dah rosakkan tuan-tuan. Ini okey tuan-tuan, hak kena berubat, penyakit biasa-biasalah, tak ada masalah tuan-tuan.
Tuan-tuan sakit pening kepala, jumpa obat ni. Oh, ni herba ni bagus untuk sakit kepala, makanlah, tak ada masalah. Oh, saya ada penyakit masalah batin, ni tongkat Ali bagus, silakanlah. Tuan-tuan, saya sakit asyik mengantuk je, bila tanya kerja ngantuk, bila kena jus tu guru sihat tenaga, silakanlah, tak ada masalah. Islam tak larang. Jumpa obat asalkan tidak najis, tidak beracun, tidak kotor, tidak haram, fatafaddal mashkura. Waktu Nabi sebut alaikum bisyifaaini, hendaklah kamu dapat dua penawar, dua obat. Yang pertama al-asal, yang kedua Al-Quran. Madu lebah, herba ataupun benda. Yang kedua Al-Quran, rawatan rohani Al-Quran Al-Karim, jasmani pun boleh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan daripada Al-Quran penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran, tuan-tuan puan-puan, fizikal pun ya, spiritual pun ya. Ada masalah fizikal, Quran boleh sembuh. Masalah spiritual, Quran boleh sembuh, no doubt at all. Cuma kita ragu-ragu, tuan-tuan. Sebab pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan tentera-tenteranya nak singgah bermalam di sebuah kampung, minta izin dengan Tok Batin kampung. Tok Batin tak bagi. Kamu orang Islam khemah kat luar. Tak apa, Abu Sa'id Khudri tak ada masalah, khemah kat luar. Malam tersebut ditakdirkan Tok Batin disengat oleh satu binatang. Bisanya sampai satu badan bisa dia. Dikerahkan semua, Tok Bomo kampung tak jadi, tak jalan. Tuan-tuan, akhirnya penasihat dia kata, wahai Tok Batin, apa kata kalau kita tanyakan orang Islam kat luar sana, takut-takut mereka tahu untuk berubat dan sembuh. Cubalah tanya, kata Tok Batin. Dari wakil pun pergi. Hei orang Islam, ada tak siapa di antara kamu yang pandai merawat, pandai mengubat? Sebab Tok Batin kami kena sengat binatang berbisa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu angkat tangan, saya boleh, tapi dengan satu syarat, kalau sembuh saya nak kambing 30 ekor sebagai upah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Okey, setuju, deal. Sampai depan Tok Batin, apa yang dibuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Dia hanya baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setiap kali habis satu round, dia tiup tempat yang sakit. Baca kali kedua habis, tiup. Sampai 7 kali baca, 7 kali tiup, sembuh. Dapat 30 ekor kambing. Tuan-tuan, apa dia baca, tuan-tuan? Suratul Fatihah. Tuan-tuan, indahnya perubatan Islam, subhanallah. Tapi Islam tidak menolak benda. Nabi sebut al-asal, madu lebah. Maka madu lebah ini boleh tafsirkan herba, boleh tafsirkan buah, bak benda yang boleh menawar penyakit, tak ada masalah, ambil lah. Akak kayu ke apa semua ke, tuan-tuan, yang kita tak jumpa. Dulu-dulu, tuan-tuan, mak kita, nenek kita masak, dia campakkan halia, dia campakkan lengkuas, dia campakkan kunyit, apa lagi, tuan-tuan. Sekarang kajian buat kajian, sekarang sains, ahli saintis buat kajian, wah, ini khasiat kunyit, ini khasiat lengkuas, ini khasiat apa ni, apa ni, macam-macam, tuan-tuan, baru jumpa. Subhanallah. Nabi tak nak sebut semua, tuan-tuan, banyaklah hadis Nabi cerita bab macam-macam, tuan-tuan. Negara Arab beza, negara Melayu beza, tuan-tuan. Mana-mana kita dapat kesan ada khasiat, ambillah, tak ada masalah. Boleh berubat asalkan tidak najis, tidak beracun dan tidak haram. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu, tuan-tuan, Islam tidak menolak perubatan alopati di hospital. Oh, yang Islam hospital tu tak Islam. Tak, tuan-tuan. Selagi mana asasnya betul, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, itulah Islam. Oh, Islam injek, ustaz. Nabi tak pernah ajar injek. Obat boleh masuk ke mulut, boleh masuk ke urat, tak ada masalah. Janji masuk obat. Oh, ustaz, hospital bedah, Nabi tak ajar bedah. Bukankah berbekam itu satu bentuk pembedahan?
menggunakan pisau, keluarkan darah, keluarkan benda yang tak elok, darah kotor. Begitu juga bedah, nak keluarkan peluru ke, nak keluarkan apa tuan-tuan, kena bedah, keluarkan benda. Itu satu bentuk bekam yang besar, pembedahan itu tuan-tuan. Bekam itu pembedahan yang kecil. Sama, janji ada asas dalam agama kita. Makan obat, makan pil, kan Nabi suruh makan madu lebah. Sebab madu lebah itu ada khasiat. Dah kalau pil ada khasiat, silakanlah. Pil habatus sauda ke pil apa, silakanlah, tak ada masalah. Sebab tidak bercanggah dengan hukum syarak tuan-tuan dan puan-puan. Kemoterapi tuan-tuan, canggah tak? Tak bercanggah. Asalkan dia mendatangkan faedah, manfaat, silakanlah. Pada zaman Rasulullah dikiaskan dengan Al-Qayyah. Zaman Rasulullah dikiaskan dengan Al-Qayyah, iaitu menggunakan tusukan besi panas ke tempat yang ada penyakit, tempat luka, untuk hentikan pendarahan. Tapi sakitlah. Panaskan besi apa semua tuan-tuan, letak tempat yang luka, menjerit dululah tuan-tuan, tapi berhenti tempat tu, dia tak berdarah dah. Dan kemo tuan-tuan, dia mengalirkan haba dalam badan kita, nak membunuh sel-sel yang ada kanser dan sebagainya. Allahu Akbar. Dia punya prinsip asas lebih kurang sama tuan-tuan. So Islam tidak menolak, tak ada masalah. Akupuncture, silakanlah, tak ada siapa kata berdosa. Urutan, silakanlah, tidak siapa kata haram nak mengurut. Cuma orang perempuan, kita lihat. Yang pertama, jampi. Kalau jampi dari Quran dan hadis, silakanlah. Jampi daripada bahasa-bahasa Siam yang kita tak faham, yang ada memuja itu memuja ini, haram, syirik. Hentikanlah. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi serapah yang kita tak faham bahasanya, dan ada pula memuja itu memuja ini, bukan puja Allah, tapi memuja nama-nama tertentu, jin-jin tertentu, maka hentikanlah, sebab dia syirik tuan-tuan. Allahu Akbar. Apalagi tuan-tuan, pakai tangkal azimat. Dalam perubatan Islam tidak ada tangkal azimat. Lilit kat leher, lilit kat ni, kat lengan tuan-tuan, lilit kat perut, kononnya ilmu kebal, letak kat rumah. Ada gambar rajah dipanggil wafak, itu petak, ada huruf bahasa Arab ataupun huruf Jawi. Petak pertama huruf ba, petak kedua huruf alif, petak ketiga huruf ba, petak keempat huruf ya. Ba alif ba ya. Letak tampar kat dinding. Pencuri tak masuk. Subhanallah. Tuan-tuan perempuan, bacalah ayat kursi. Allah jaga rumah kita tuan-tuan. Bacalah suratul Baqarah, syaitan tak masuk rumah kita tuan-tuan. Kenapa nak bergantung dah? Inna ruqa wa tamaim, jampi serapah dan juga tangkal azimat, hujungnya syirkun, syirik kepada Allah. Yang ini bukan perubatan Islam, ini perubatan perbomohan, terkeluar daripada agama Islam ataupun dipanggil syirik. Guna kaedah yang tak syirik. Kaedah pun sama tuan-tuan. Ada guna keris, asap kemenyan, naik berkepul-kepul asap. Sekarang tak pakai asap kemenyan bakar depan pesakit dah, sebab kemenyan telah digabungkan dalam rokok. Dimasukkan kemenyan dalam rokok, dia gula balik tuan-tuan. Serokok ya, Tok Bomoi serokok ya, syaitan datang, jin datang. Sebab kemenyan itu makanan jin. Siapa yang tuan-tuan pergi berubat dan dia terlebih dahulu isap okok, itu sah kemenyan tuan-tuan beredarlah. Sebab dia minta bantuan jin untuk berubat. Allahu Akbar. Ingat ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu ayat Quran. Bila aku sakit, Allah yang sembuhkan aku. Tuan-tuan, bukan jin. Jin tuan-tuan, dia sembuh dia main-main dia. Dia sembuh dia main-main. Saat lagi datang balik, sakit balik. Lepas tu sembuh balik, sakit balik. Akhirnya kita percayalah ke Tok Bomo tu tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, dengan anak-anak kita tergadai, dicabut oleh Tok Bomo tersebut. Guna kaedah yang tidak memudaratkan tuan-tuan. Sebab tu ada orang masukkan air dalam mulut di Terengganu, tak salah saya tuan-tuan. Itu bukan perubatan Islam tu. Masukkan air, nak keluarkan benda-benda beracun dalam badan, masuk dalam mulut pesakit, dia buka paip, keluar tuan-tuan, sampai mati pula tu. Akhirnya Bomo tulis ke Siam, tak salah saya. Tidak boleh juga guna kaedah pukul sampai lebah-lebah, sampai berbirat. Ini hudud ni. Bukan melarikan syaitan, orang pun lari tuan-tuan. Saya pun lari kena pukul.
Allahu Akbar. Sampai memudaratkan tak boleh, menyakiti orang dan memudaratkan orang tak boleh. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah ya. Dan akhir sekali tuan-tuan, dalam Islam, indahnya perbuatan Islam, dia ada etika. Etika merawat. Tuan-tuan bertanyakan pesakit, apa masalah awak? Kita tak main sarkat jaram. Masalah saya susah nak tidur lah Ustaz. Saka ni. Ni saka belaan nenek awak ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menuduh saka, kita telah menuduh tok neneknya membela jin dan hantu raya serta pelesit. Nak bela bukan senang tuan-tuan, kena jamu pelesit hantu raya. Menjamu pelesit hantu raya, dia tak makan. Dia tak makan kek lapis. Dia tak makan roti canai. Menatang tu tuan-tuan, dia minum darah. So minum darah tuan-tuan, tuan-tuan kena sembelih ayam, sembelih kambing, ambil darah, tuan-tuan jamu. Sembelih yang sesuatu kena selain daripada Allah, hukumnya syirik. Bila kita sebut saka, kita telah tuduh tok neneknya syirik. Kalau tok nenek tak syirik, kita yang nuduh pula syirik. Allahu Akbar. Ada etika. Ustaz, apa penyakit saya Ustaz? Wallahu a'lam bisawab, saya tak tahu. Saya hanya merawat saja. Ada orang main, teruk ni. Kenapa Ustaz? Sakit perut? Sakit perut Ustaz. Lain macam. Pada pengamatan saya ada 70 ekor jin ni. Dalam perut awak 70 ekor jin. Wah. Jin tak, kita tak nampak jin. Allah Ta'ala dah sebut, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kuncu-kuncunya, syaitan, jin, ifrit, apa semualah, boleh melihat kamu, sedangkan kamu tidak boleh melihat mereka. Kita tak mampu nak melihat jin, syaitan, iblis, kecuali bila mereka menjelma. Macam transformer lah pula, menjelma tuan-tuan, menjadi bentuk ular, anjing, kucing, tikus, barulah kita boleh nampak jin. Ataupun bentuk manusia yang hodoh, ataupun langsui yang terbang. Tuan-tuan pernah lihat langsui? Pernah? Saya pernah lihat tuan-tuan, langsui terbang nak pergi ke Perak tuan-tuan, kat Bukit Tempurung, Gua Tempurung tu, dia terbang pakai kain putih, nampak kain bergerak, rambut panjang. Itu langsui. Kalau tak bergerak, itu langsir. Tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan. Yang tu kita tak nampak kecuali dah menjelma baru nampak. Toyo tak nampak, menjelma baru nampak. Pala botak rupanya. Tuan-tuan. Dan setan, jin, iblis, dia tidak akan menjelma dalam bentuk yang kita nampak lama-lama tuan-tuan. Dia tidak akan menjelma dalam bentuk ular setiap masa, sebab bahaya bagi dia. Sebab pernah berlaku zaman Nabi SAW, jin berupa jadi ular, sahabat ambil tombak, sahabat baling tombak, kena kepala ular, kena ke badan ular, ular tu mati tuan-tuan, gaib. Jin tu mati. Tuan-tuan, subhanallah. Bila jin tu mati tuan-tuan, keluarga jin yang mati tu ambil tindakan dendam drastik. Mereka serang balik laki-laki yang menombak tadi, dia baling tombak tu. Sahabat Nabi pun mati juga. Kata isterinya, aku tak tahu sama ada ular mati dulu ataupun suami aku mati dulu. Sebab tu jin, syaitan, iblis tidak semudah-mudahnya berupa dalam bentuk yang lama tuan-tuan, panjang lamanya masanya. Tak tuan-tuan, sekejap tuan-tuan menakutkan kita, dia terbang balik masuk alam dia. Sebab bahaya risiko, kalau kena tuan-tuan, tembak. Kalau dia anjing, dia berupa jadi anjing, tembak, dia ambil sifat anjing dah. Kalau anjing kita tembak mati, dia pun menjadi anjing, mati juga dia tuan-tuan. Cuma dia hilang, lepas mati dia hilang. Sebab dia bukan anjing, dia adalah jin. Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah, kita tak nampak etika tuan-tuan. Kalau kita nampak pun jangan cerita. Nampak dalam perut dia, ya Allah besarnya jin ni. Ustaz nampak apa? Tak ada apa-apa. Saya pada pelanggan saya ada sikitlah gangguan ya. InsyaAllah kita minum air ni, saya dah ruqyah air ni, awak baca minum, balik nanti awak mandi insyaAllah. Jangan cerita kau, teruknya ya Allah, terpanjang taring dia, ya Allah, tanduknya panjang ni, ekornya ya Allah,
Ustaz nampak apa Ustaz? Tak ada apa. Jangan cerita, etika jangan cerita. Allahu Akbar. Jangan cakap saka, jangan cerita berapa ekor jin, semua itunya bukan perubatan Islam. Tak indah ya tuan-tuan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Nak merawat orang tak boleh kasar. Tak boleh. Indah perubatan Islam tuan-tuan dengan lemah lembut. Nabi kan rawat orang, Nabi tak tangan je. Tak tangan, tempat sakit. Sakit dah sini. Rasa berat, bismillahirrahmanirrahim. Dengan lemah lembut. Bukan macam besar setan tu. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu Akbar. Sampai habis ayat kursi baca. Lain gender, terutamanya aurat kena jaga. Sama-sama laki-laki tak boleh aurat. Buka seluar dalam tengok, tak boleh. Tuan-tuan, cukuplah ya. Okey, orang sakit bahagian alat sulit, tak apa-apa. Jangan buka apa-apa. Saya tak tangan tempat ni sikit, tempat seluar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak perlu kita pegang benda tu. Buat mikrofon, tak perlu tuan-tuan ya. Allah. Lain gender, perempuan laki-laki lagi tak boleh. Tuan-tuan, sampai peringkat ada je mandikan pula. Oh, kena mandi, dah ubat kena mandi pula, pakai berkemban ya, berkemban. Sebab saya nak sabungkan badan awak. Haram. Tuan-tuan, indahnya perubatan Islam sampai etika pun ambil tahu tuan-tuan. Di garis panduan. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, dah panjang lebar tuan-tuan. Tuan-tuan, fungsi kata 1 jam setengah Ustaz. Saya ingat 1 jam je, setengah juga. Lajat juga setengah. Jadi tak apa tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan kita faham A sampai Z tentang perubatan Islam. Ya, yang kita faham pada malam ini. Barangkali ada tertinggal 1-2, tuan-tuan boleh tanya kemudianlah melalui ya Facebook dan sebagainya kepada saya. InsyaAllah saya akan jawab, insyaAllah yang sedaya upaya saya. Terima kasih kepada AJK Masjid jemput saya. Terima kasih kepada semua umat Islam yang ada dalam masjid yang juga yang menonton ya melalui siaran kita pada malam ini. Kita manfaatkanlah perubatan Islam menggunakan kaedah-kaedah, bahan-bahan, cara dan jampi-jampi yang saya sebutkan tadi supaya tidak tergelincir akidah kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.